Dengar tak? Dengar, Jadi nampak kan? dengar. Okay, Assalamualaikum. Uh, semua sihat ke? Sehat, Alhamdulillah. Sehat Puan, sehat. Uh, Sehat. ada yang tak hadir ke? Semua Uh, hadir pun, semua hadir. Adik. okay, baik. Okay, hari ni kita akan belajar tajuk kod kita M03, kesedaran etika di tempat kerja. Dan skop kita hari ini adalah pamer disiplin. Dengan kod dia Z0091 2015 M03 stroke P 2 stroke 3. Tahap 1. Okey, nama saya Nur Fatihah binti Sarifudin. So kita pergi pada, tak nak masa kita pergi pada next slide kita lah ya. Okey. Boleh, ini adalah isi kandungan kita hari ini. Kita ada tujuan, kita ada pengenalan, disiplin pekerja, garis panduan disiplin, prinsip kerahsiaan, standard dan kod amalan, dan garis panduan kerja. Garis panduan disiplin dengan garis panduan kerja tak sama ya. Okey. Tujuan. Apa yang kita akan belajar hari ini ada konsep disiplin, prinsip kerahsiaan, garis panduan disiplin, piawaian dan kod amalan, dan juga garis panduan kerja. Okey, untuk pengenalan, boleh siapa-siapa tolong bacakan untuk saya? Boleh. Okey, silakan Ainun. Pengenalan disiplin dalam menjaga etika di tempat kerja ialah berdasarkan piawaian dan konsep disiplin. Amalan prinsip kerahsiaan dan interaksi sosial dapat meningkatkan produktiviti pekerjaan dan organisasi. Okay, terima kasih Ainun. Okey, disiplin dalam menjaga etika di tempat kerja adalah berdasarkan piawaian dan konsep disiplin. Okey. Disiplin ketika di tempat kerja ni dia bergantung pada piawaian dan konsep disiplin, terutama apabila kita masuk dalam satu organisasi. Disiplin dan juga dia ada garis panduan amalan prinsip kerahsiaan dan interaksi sosial dapat meningkatkan produktiviti pekerjaan dan organisasi. Dalam sebuah organisasi ataupun tempat kerja, kita dia ada prinsip kerahsiaan dan juga interaksi sosial. Prinsip kerahsiaan ini sesiapa saja yang bekerja dengan satu organisasi itu tidak boleh merahsiakan. Ada perkara sulit yang perlu dirahsiakan dan tidak boleh diketahui oleh orang luar. Interaksi sosial pula maksudnya perhubungan antara pekerja dengan majikan, pekerja bersama sesama pekerja, pekerja antara orang atasan. Dia akan, apabila semua ni bergabung, dia akan menghasilkan produktiviti pekerja dalam satu organisasi. Okey. Boleh bacakan, sekarang kita akan masuk kepada disiplin pekerja. Boleh bacakan Khairin definisinya? Sorry, sekejap ya. Khairin? Boleh. Definisi disiplin pekerja ditakrifkan sebagai peraturan dan syarat yang dikenakan ke atas pekerja oleh pihak majikan. Ada satu lagi tujuan? Tujuan dia sebab disiplin beralamatkan untuk memastikan kaki tangan bekerja dengan cara yang diterima oleh organisasi. Okey, terima kasih Khairin.
Okey, di sini saya akan terangkan mengenai definisi disiplin pekerja. Disiplin pekerja ditakrifkan sebagai peraturan dan syarat yang dikenakan dikenakan ke atas pekerja oleh pihak majikan. Okey, disiplin disiplin pekerja ni ia merupakan peraturan atau syarat yang dikenakan atau dikenakan oleh pekerja. Okey, setiap organisasi dia ada peraturan dengan syarat dia sendiri. Kalau orang bawahan ataupun pekerja tidak mematuhi apa yang diperintahkan, apa garis panduan yang telah ditetapkan oleh majikan, uh, dia akan dikenakan hukuman dah ataupun dikenakan tindakan oleh pihak atasan. Okey, untuk tujuan pula, disiplin bermatlamat untuk memastikan kaki tangan bekerja dengan cara yang diterima oleh organisasi. Okey, disiplin ni di dalam disiplin pekerja, tujuan kita mengambil disiplin terhadap pekerja ni untuk pastikan orang yang bekerja dengan kita ni mengikut apa yang kita kehendaki ataupun mengikut apa yang diinginkan oleh satu syarikat, organisasi ataupun majikan yang nakkan hasilnya nanti. Okay. Ada siapa boleh bacakan untuk saya dengan sambungan daripada yang tadi? Tak apa, saya bacakan ya. Boleh saya tolong baca? Okey. Silakan Hairin. Perlu bersemuka dan berbincang secara pribadi dengan beri tumpuan pada tingkah laku bukan personality. Dan yang kedua, isu disiplin perlu diselesaikan kerana ia boleh mengganggu kemajuan organisasi. Terima kasih Khairin. Okey, untuk next point kita perlu bersemuka dan berbincang secara peribadi dengan beri tumpuan pada tingkah laku bukan personality. Maksudnya di sini, sekiranya kita majikan atau pekerja mempunyai masalah, biasanya dalam kalangan pekerja lah, ada masalah peribadi ataupun tingkah laku, pihak atasan ataupun majikan perlu berbincang untuk bagi teguran ataupun membantu mereka untuk selesaikan masalah mereka sendiri supaya ia tidak menjejaskan prestasi mereka di tempat kerja dan juga tidak menjejaskan mereka punya kualiti pekerjaan mereka nanti. Apa yang saya cakap tadi ada ditulis kat sini, isu disiplin perlu diselesaikan kerana ia boleh mengganggu kemajuan organisasi. Okey, kalau isu disiplin ni kita tak dapat tangani, dia akan memberi kesan. Macam contohnya saya buka satu syarikat yang melibatkan kewangan. Lepas tu ada masalah disiplin pula pada kalangan pekerja saya. Macam seleweng duit ke apa ke. Dia akan memberi kesan lah pada saya punya syarikat. Orang akan tak percaya, lepas tu segala organisasi dalam syarikat tu akan terganggu dan semuanya tak dapat dikawal selia. Okey, untuk garis panduan disiplin ada siapa boleh bacakan untuk saya? Ada. Okey, silakan Aina. Garis panduan disiplin. Disiplin adalah latihan untuk bertindak mengikut peraturan. Yang kedua, disiplin dianggap sebagai latihan untuk mewujudkan tabiat pemikiran baru, tindakan dan ucapan untuk memperbaiki pekerja dan mencapai matlamat. Yang ketiga, garis panduan bertujuan untuk menguruskan isu-isu prestasi atau disiplin atau kedua-duanya. Yang keempat, majikan bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada pekerja bagi penambahbaikan organisasi. Okey, terima kasih Aina. Okey, kat sini garis panduan disiplin. Okey,
Saya akan bacakan satu-satu poin, lepas tu saya akan terangkan ya. Okey, untuk garis panduan disiplin ni kita ada disiplin adalah latihan untuk bertindak mengikut peraturan. Maksudnya di sini disiplin ini merupakan perilaku yang bersesuaian dengan peraturan dan perintah dikekalkan dengan latihan dan kawalan. Okey, maksudnya kita kena mematuhi segala peraturan dan juga disiplin ni adalah latihan untuk kita patuhi segala peraturan. Contoh kata di setiap organisasi, contoh kata tak boleh keluar makan pada pukul 11 pagi. Jadi itu adalah peraturan yang telah ditetapkan. Kita sebagai pekerja perlu disiplin, kena patuhlah. Tak boleh keluar pada waktu tu. Kena keluar pada waktu yang telah ditetapkan. Okey, disiplin dianggap sebagai latihan untuk mewujudkan tabiat pemikiran baru, tindakan dan ucapan untuk memperbaiki pekerja dan mencapai matlamat. Maksudnya kat sini, disiplin ni dianggap atau dijadikan sebagai latihan untuk mendidik pekerja kita, tak kisah dari segi tindakan ataupun tingkah laku, dari segi ucapan, cara mereka bercakap, dan juga disiplin ini membaiki apa pekerja tu kurang. Maksudnya dari segi kualiti kerja ke, dari segi masa waktu mereka bekerja, dan juga kita kena pastikan segala disiplin ni akan berjalan dan juga akan mencapai apa yang matlamat sebuah syarikat tu nak. Itulah pentingnya disiplin. Terutama sekali waktu. Okey, garis panduan bertujuan untuk menguruskan isu-isu prestasi atau disiplin atau kedua-duanya. Garis panduan ni sangat penting. Sebab apa saya kata penting? Sebab kalau tak ada garis panduan ni, macam mana kita nak tengok prestasi pekerja, nak tengok prestasi sebuah syarikat tu meningkat ataupun tak, dan juga macam mana kita nak baiki masalah disiplin di kalangan pekerja kita. Dan kedua-dua prestasi dan disiplin ni kena bergerak seiring. Barulah sebuah syarikat tu dapat mencapai matlamatnya sendiri. Okey. Yang keempat adalah majikan bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada pekerja bagi menambah baikkan organisasi. Okey. Sebagai majikan, mereka perlu bertanggungjawab, mereka perlu memainkan peranan mereka sendiri untuk menjelaskan kepada pekerja bagi menambah baikkan organisasi. Sebagai majikan, mereka perlu memainkan peranan mereka untuk memberi motivasi, nasihat kepada pekerja, dan bila semuanya ditegur dan dilakukan dan ditambah baik oleh pekerja, sebuah organisasi tu dapat mencapai matlamat di mereka dengan sendiri dan akan meningkatkan prestasi mereka. Setakat ni ada yang faham ke? Faham. Okey, terima kasih. Okey. Sekejap ya. Okey, boleh siapa tolong bacakan saya contoh maklumat disiplin ni? Muhammad ada, Muhammad? Boleh tolong bacakan untuk saya? Ada Puan. Okey, sila baca untuk saya. Contoh maklumat disiplin. Kawalan diri, kepercayaan, kepatuhan, perjalanan, kasih sayang. Okey, ini adalah contoh maklumat disiplin. Contoh maklumat disiplin. Bermula daripada kawalan diri. Kawalan diri, kepercayaan, kepatuhan, perjalanan, kasih sayang. Kalau tak ada semua ni, dia akan memberi kesan pada satu organisasi. Sebab segala disiplin ni dari segi kepercayaan, kalau kita tak patuh pada disiplin ni, kepercayaan ni, segala maklumat akan tersebar dan memberi kesan kepada sebuah organisasi. Lepas tu kalau kita tak patuh pada arahan, akan menjejaskan segala prestasi di tempat kerja kita lah. Termasuklah juga perjalanan, kasih sayang dan kawalan diri. Okay?
Okey. Prinsip kerahsiaan. Ada siapa tolong bacakan untuk saya? Khairin ada? Ada. Oke, yang pertama, kerahasiaan adalah satu set peraturan atau janji yang mengendalikan akses atau sekatan ke atas maklumat tertentu. Yang kedua, pendedahan maklumat akan menyebabkan kehilangan kepercayaan, keyakinan, dan kesetiaan pekerja. Yang ketiga, pendedahan maklumat boleh disalahguna dan akan dikenakan tindakan undang-undang ke atas majikan. Dan yang keempat, pemeliharaan maklumat sulit dan pribadi penting dalam dalam menguruskan seseorang secara bermaruah dan terhormat. Okey, terima kasih Khairin. Okey, kat sini Baik, saya akan terangkan pasal prinsip kerahsiaan. Okey, pertama, kerahsiaan adalah satu set peraturan atau janji yang mengendalikan akses atau sekatan ke atas maklumat tertentu. Okey, sesebuah syarikat dia ada prinsip kerahsiaan mereka sendiri. Jadi, prinsip kerahsiaan ni merupakan peraturan ataupun perjanjian mengenai yang akan yang mengendalikan akses ke atas maklumat. Maksudnya segala maklumat mengenai pekerja, mengenai syarikat, dia perlu simpan, kita kena simpan. Tak kisahlah baik daripada pihak atasan, daripada pihak syarikat, pihak organisasi maupun pekerja. Kedua-duanya perlu memainkan peranan supaya kerahsiaan rahsia syarikat atau sebuah organisasi itu dapat dapat dilindungi. Okey, kedua, pendedahan maklumat akan menyebabkan kehilangan kepercayaan, keyakinan dan kesetiaan pekerja. Apabila sebuah maklumat yang sebelum ni kita rahsiakan tersebar, ia akan memberi kesan pekerja kita tak percayakan organisasi kita, syarikat kita, tak ada keyakinan nak bekerja dekat sini dan mereka akan fikir lebih baik mereka cari cari kerja kat tempat lain sebab mereka dah tak rasa selamat. Sebab mereka punya identiti dah terdedah. Yang ketiga, pendedahan maklumat boleh disalahguna dan akan dikenakan tindakan undang-undang ke atas majikan. Kalau majikan tak dapat lindungi segala maklumat ni, dia akan dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak yang bertanggungjawab. Dan yang keempat adalah pemeliharaan maklumat sulit dan penting dalam menguruskan seseorang secara bermaruah dan terhormat. Segala maklumat sulit ni tak boleh dan peribadi tak boleh didedahkan. Tak boleh didedahkan oleh syarikat ataupun pekerja. Sebab itu merupakan rahsia sulit antara kedua-dua organisasi pula, sorry. Tak boleh didedahkan oleh sama ada dari pihak majikan ataupun pekerja. Aino boleh tolong bacakan standard dan kod amalan? Boleh. Bacakan. Kod tata kelakuan boleh dikenali sebagai jangkaan tingkah laku, melibatkan pihak pengurusan dan pekerja. Sesuatu perkara berlaku secara berulang akan tingkatkan atau kekalkan kemahiran seseorang. Okey, terima kasih Aino. Okey. Standard dan kod amalan. Kod tata kelakuan boleh dikenali sebagai jangkaan tingkah laku. Okey. Kod tata kelakuan mentakrifkan jangkaan tingkah laku untuk pihak pengurusan dan pekerja sama ada dalam dia melibat kod tata kelakuan ni dikenali sebagai jangkaan tingkah laku. Maksudnya kat sini melibatkan pihak pengurusan dan pekerja. Untuk kod tata kelakuan ni akan melibatkan pihak pengurusan, pihak atasan dan juga pihak pekerja. Kalau sesuatu perkara berlaku secara berulang akan kekalkan kemahiran seseorang. Maksudnya kalau satu pekerjaan tu dilakukan secara berulang, maksudnya dari segi kelakuan yang baik lah.
dia akan meningkatkan kemahiran. Meningkatkan seseorang pekerja tu akan lebih mahir dan cekap mengendalikan suatu pekerjaan tu. Okey, ini adalah garis panduan kerja. Dan kat sini saya tekankan mengenai kepentingan garis panduan kerja. Khairin, boleh tolong bacakan untuk saya kepentingan garis panduan kerja? Boleh, Puan. Oke, kepentingan garis panduan kerja yang pertama, cara kumpulan kerja penuhi harapan pelanggan. Yang kedua, pekerja lapor ketidakhadiran. Ketiga, pohon cuti sakit, cuti rehat, cuti kecemasan, cuti berkabung, dan cuti menjadi juri. Dan yang keempat, jam kerja mingguan fleksibel dibenarkan atau tidak. Okey, terima kasih Khairin. Okey, sekarang Baik, garis Puan. panduan kerja. Okey, ini adalah kepentingan garis panduan kerja. Pertama sekali, cara berkumpulan kerja dipenuhi, cara kumpulan kerja penuhi harapan pelanggan. Maksudnya kat sini, kalau kita bekerja secara berkumpulan mengikut garis panduan kerja, segala apa yang customer kita nak ataupun sebuah organisasi kita nak, kita dapat capai. Kita dapat berikan yang terbaik pada mereka. Kedua adalah kepentingan dia adalah pekerja lapor ketidakhadiran. Melalui garis panduan ni, pekerja dapat memberitahu kita lah mereka hadir ke tak, sebabnya mungkin ada alasan mereka tersendiri, kan? Okey, garis panduan ketiga pula, kepentingan dia adalah pohon cuti sakit, cuti rehat, cuti kecemasan, cuti berkabun dan cuti menjadi juri. Maksudnya kat sini, sekiranya pekerja kita mempunyai masalah lah dari segi kesihatan ke atau kecemasan ke, ada siapa meninggal di kalangan ahli keluarga ke, ataupun ada melibatkan sesebuah organisasi, contoh kata menjadi juri ke tempat yang melibatkan organisasi kita sendiri, mereka boleh gunakan garis panduan tempat kerja ni sebagai satu cara untuk mereka selesaikan masalah mereka lah. Dan keempat adalah jam bekerja mingguan fleksibel dibenarkan atau tidak. Okey, kat sini bila melibatkan jam kerja mingguan ni, pekerja kena mengikut garis panduan sebuah organisasi lah. Maksudnya bekerja daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang. Kalau contoh kata nak ambil separuh hari ke, mereka perlu berhubung dengan pihak atasan dan sama ada mereka luluskan ataupun tidak cuti ataupun permintaan mereka tu. Ini adalah kepentingan garis panduan kerja seterusnya. Kat sini ada pastikan ia patuhi dasar dan undang-undang. Kedua, praktikal, jelas dan mudah difahami. Kedua, praktikal, jelas dan mudah difahami. Ketiga, perlu kuat kuasa dan dilaksana. Dan keempat, membantu dalam menyediakan kesinambungan di tempat kerja. Okey. Ini adalah antara kepentingan garis panduan tempat kerja. Kenapa penting? Sebab ia perlu dipatuhi berdasarkan undang-undang. Kedua, praktikal dan jelas dan mudah difahami. Garis panduan ni dapat membantu kita untuk menjelaskan segala apa yang praktikal dari segi cara bekerja dapat difahami oleh pekerja kita. Okey, dan ketiga, perlu dikuatkuasa dan dilaksanakan. Okey, sebuah organisasi tu, contoh kata majikan, perlu kuatkuasakan disiplin garis panduan ni, dan kena pastikan pekerja ataupun organisasi tu melaksanakan apa yang telah dikuatkuasakan. Yang keempat ialah membantu dalam menyediakan kesinambungan tempat kerja. Segala apa yang dilakukan kat tempat kerja perlu ada
perlu ada hubungan, rangkaian yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah dan menyelesaikan setiap kerjaan yang kita lakukan. Okey, boleh tolong bacakan kesimpulannya kat sini? Boleh. Okey, silakan Muhammad. Boleh. Kesimpulannya, kesedaran etika di tempat kerja adalah penting untuk memupuk budaya disiplin yang kukuh. Dengan mengamalkan konsep disiplin, prinsip kerahsiaan, piawaian dan kod amalan serta interaksi sosial akan menyumbang kepada pertumbuhan organisasi dan capaian kejayaan dalam kerjaya yang diceburi. Okey, terima kasih Muhammad. Okey, secara kesimpulannya, kesedaran etika di tempat kerja adalah penting untuk memupuk budaya disiplin yang kukuh. Dengan mengamalkan konsep disiplin, prinsip kerahsiaan, piawaian dan kod serta kod amalan serta interaksi sosial akan menyumbang kepada pertumbuhan organisasi dan mencapai kejayaan dalam kejayaan diceburi. Okey. Maksudnya apa yang kita belajar tadi mengenai konsep disiplin, prinsip kerahsiaan, piawaian, kod amalan, interaksi sosial, kita kena gunakan semua itulah dalam kita punya dalam kita punya career kita supaya kita dapat capai matlamat. Mestilah kita bila kita bekerja, takkanlah kita nak kerja je kan? Mestilah kita nak capai apa matlamat dalam hidup kita. Ah. Okey, ni saya nak awak baca kertas penerangan ni dulu ya. Boleh scan kertas penerangan ni. Kalau dah bagi tahu saya ya. Kalau dah scan. Ya, Puan dah. Okey. Ni kertas tugasan. Saya nak awak hantar nantilah seorang Muhammad boleh tolong collect kertas tugasan dan minggu depan tolong hantar pada saya. Okey. Dah scan ya? Dah, Puan. Okey. Okey. Yang ni untuk jawab soalan. Scan dulu ya. Oh, saya ada kuis kejap lagi saya nak bagi kat anda. Dah scan yang ni ya? Dah scan ke belum? Dah Puan. Sekejap, Puan. Okey, Puan. Sudah. Okey. Kejap Puan, kejap. Okey, dah ya. Saya nak tanya satu soalan. Apa garis panduan, tujuan garis panduan? Apakah tujuan garis panduan? Cik Nur Sarbiah boleh bagi tahu saya apa tujuan garis panduan? Saya nak jawab boleh? Boleh silakan. Garis panduan bertujuan untuk mengkaji pendekatan yang paling berkesan dalam menguruskan isu-isu prestasi dan disiplin. Okey. Betul ke, Puan? Betul. Terima kasih Ainur. Ya, Puan. Okey. Saya ada satu soalan lagi. Apakah kesan kegagalan melindungi maklumat sulit perniagaan? Khairin boleh bagi tahu saya kesannya? Apakah kesan kegagalan melindungi maklumat sulit perniagaan? Saya nak jawab boleh? Boleh, silakan. Apa soalan tadi? Apakah kesan kegagalan? Apakah kesan kegagalan? Kegagalan melindungi maklumat Maklumat sulit sulit. perniagaan. Ya.
Lepas tu dia akan mengakibatkan kehilangan perniagaan atau pelanggan. Betul? Betul, tepat sekali. Terima kasih Cik Salvia. Nanti tutup apa ni gula-gula ya, Aina dengan Cik Salvia daripada saya. Nak pau, nak pau. Okey, boleh. Okey. Secara okey. Saya akan apa ni? Saya nak awak bersedia untuk aktiviti kita yang seterusnya lah. Sekejap ya. Sekejap. Okey, tadi saya dah awak dah scan ke tugasan? Dah scan kan? Okey. Sekejap, saya ada satu lagi. Sekejap. Boleh start squeeze sekarang? Boleh masuk tak squeeze? Puan, nak Dah scan? Sekejap ya. Boleh scan? Sekejap. Sorry. Boleh scan ke? Puan nak QR lagi boleh? Boleh. Sekejap.